Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumaat pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran tadabbur surah Ar-Rahman secara ringkas, yang mana kita akan membaca ayat yang ke-45 pada pagi ini. Ayat yang ke-45 ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan perintah Allah tentang syukur, yang merupakan perintah yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terjemahan ayat, fabi'ayyi ala'i, maka nikmat Tuhan kamu, rabbikuma, yang berdua, yang manakah, tukadziban, yang hendak kamu dustakan. So ayat yang ke-45 ini kita telah jumpa berulang-ulang kali sehingga sampai kepada pengulangan buat kali yang ke-15. Okey. Ayat yang ke-45 ini, apakah nikmat yang harus disyukuri, ataupun apakah kekuasaan Allah yang harus kita ambil teladan? Ayat 45 ini kita kena kaitkan kembali dengan ayat nombor 44 dan juga ayat nombor 43. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, 2 hari yang lalu kita telah sebutkan Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang neraka Jahannam pada ayat nombor 43. Yang neraka Jahannam itu Allah Ta'ala sediakan kepada sesiapa yang berdosa. Kemudian ayat yang ke-44, Allah Ta'ala mengingatkan tentang ada 2 azab yang akan berlaku kepada orang-orang yang masuk neraka Jahannam. Ayat 44, iaitu mereka akan diazab dengan api neraka Jahannam, dan juga disediakan air yang sangat panas yang disebut dengan istilah hamim. Justru itu Allah menuntut kepada kita supaya mensyukuri akan nikmat ayat 43 dan 44. Tapi kalau sebut nikmat, tentu kita akan terfikir perkara yang baik, perkara yang menyenangkan, perkara yang memberikan faedah. Tapi ayat 43, 44 tentang neraka. Apa yang nikmatnya disebut tentang neraka ayat 43 dan 44? Maka mari kita baca ulasan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Tuan-tuan boleh lihat muka surat nombor 32 dalam nota, ulasan yang dikemukakan oleh Al-Imamu Ibnu Kathir. Okey, ini kita nak cari jawapan kenapa disebut tentang neraka Jahannam tu merupakan nikmat yang harus disyukuri. Apa berkaitan dengan nikmat? Okey. Menurut Al-Imamu Ibnu Kathir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau menjelaskan ketika mana diingatkan tentang hukuman ataupun azab yang diberikan kepada orang yang melakukan maksiat
dan mereka itu berdosa. Kemudian diingatkan tentang nikmat, pemberian nikmat kepada orang yang bertakwa, yang mana ia merupakan kurniaannya, rahmatnya, keadilannya, kelembutannya kepada makhluknya. Maknanya, kata Al-Imam Ibn Kathir, kenapa jadi nikmat? Sebenarnya ayat pasal neraka tu menjadi nikmat apa? Menjadi nikmat Allah memberikan apa? Memberikan peringatan. Manusia ni, termasuk jin ini, dia perlu selalu diingatkan. Kena peringat. Sebab itu salah satu sifat Al-Quran itu apa? Az-zikru, iaitu peringatan. Kita masuk satu hari, pergi ke satu hari, pergi satu minggu ke minggu, mungkin kita lupa. Sebab itu salah satu sebab kenapa disyariatkan, disunahkan setiap Jumaat pagi, kalau mampu bacalah sajadah dan juga surah Al-Insan. Kenapa? Kerana manusia ni dia perlu diingatkan tentang apa? Kita dah belajar dah apa tujuan sajadah, apa tujuan surah Al-Insan. Kalau kita masih ingat lagi. Jadi nikmat yang kait dengan neraka jahanam tu adalah nikmat apa? Dapat peringatan. Justru itu kata Ibn Kathir, dia kata sesungguhnya peringatan Allah kepada mereka tentang azabnya, seksanya. Azab apa? Azab neraka jahanam, azab air yang sangat panas. Maka apabila kita dapat peringatan tu, akan menyebabkan kita takut. Apabila kita takut, akan menyebabkan mereka menjauhkan diri daripada melakukan kemusyrikan. Mereka takut untuk melakukan maksiat dan lain-lain. Saya harap kita dapat jawapan dia. Kenapa jadi nikmat? Tuan-tuan, perasaan takut ni, takut nak buat dosa ni, takut nak buat maksiat ni, sebenarnya adalah satu nikmat. Sebab itu diingatkan oleh Allah pada ayat yang kita baca tadi. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ia harus disyukuri. Dalam Ta'sil Ghaib, Al-Imam Al-Razi kata apa? Ia harus disyukuri akan nikmat, diingatkan tentang azab neraka tu, kerana ia dapat memberikan keinsafan dalam diri pembaca itu, agar insaf terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca sebentar tadi 45 ni apa? Sudah pasti nikmat ditakut-takutkan dengan air yang paling panas dalam neraka Jahannam. Baik, tuan-tuan, pagi inilah, pada rakaat yang kedua dibaca surah Al-Insan. Tuan-tuan ingat tak dalam surah Al-Insan yang dibaca pada rakaat yang kedua tadi, Allah ada menyebut tentang satu golongan manusia yang dia akan minum air arak yang bercampur dengan kafur. Manusia itu Allah panggil apa? Tak apa, saya ingatkanlah. Manusia itu dipanggil Al-Abrar. Kan ayat tu dalam surah Al-Insan tu kan? Innal abrara. Nanti rujuk balik nota surah Al-Insan. Al-Abrar ni adalah orang yang banyak berbakti. Tuan-tuan tahu tak kenapa mereka dapat minum air, salah satu mata air namanya kafur dicampur dengan kaksin, iaitu arak? Kalau tuan-tuan baca antara sifat mereka apa tahu? Allah mengatakan pada ayat 7 tu, Allah kata apa? Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ini bukan sekadar menunai janji, tetapi mereka takut akan satu hari itu yang ada azab Allah merata-rata. Faham tak? Mereka yang Al-Abrar ni, mereka sanggup buat bakti, buat amal ni. Kenapa mereka boleh buat amal dekat dunia? Kerana ketika di dunia mereka selalu duk ingat nanti di hari akhirat azab Allah ni kiri kanan depan belakang semuanya ada azab. Ingat lagi ayat dia?
Okey, kemudian mereka ni juga memberikan makan kepada orang miskin dan kepada anak yatim dan sebagainya lah. Lepas tu sekali lagi Allah ulang. Mereka cakap apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abuthan qamtarira. Jalan tuan-tuan, hari akhirat ni adalah hari yang Allah akan jadikan ada muka-muka manusia menjadi muram durja. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kumpulan orang yang diazab. Sebab itu syukur sangat banyak-banyak kepada Allah kalau Allah duk ingatkan kita tentang azab api neraka Jahannam. Sebab tu setiap minggu kena diingatkan insan. Sebab itu kita usaha buat kelas tadabbur supaya faham. Baca ayat yang dibaca oleh imam tu baca kuat, siapa nak dengar? Kitalah yang makmum mendengar dan kita faham daripada satu ayat kepada satu ayat. Jadi moga-moga nikmat diingatkan tentang azab Allah ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk ayat nombor 46 tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 46 ni kita dah masuk fasa yang baru. Fasa yang baru tu maksudnya apa? Ayat 46 ni kita dah dibawa oleh Allah untuk merasai. Allah nak kita bayangkan, Allah nak kita rasakan nikmat apa? Kali ni Allah nak bawa kita tentang nikmat syurga. Tentang neraka tu dah habis dah. Bermula ayat 43 sampai ayat nombor 45. Okey, kalau kita masih ingat saya dah sebut sebelum ni. Pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu berapa kali? 31 kali. 31 kali itu Allah menggunakan pendekatan pintu syurga ada 8, pintu neraka itu ada 7. Kita dah jumpa sebelum ini berapa kali diulang fabi ayyi ala? Kita dah jumpa 15. 15 kali tu 8 yang pertama Allah sebut adalah nikmat umum sampai nak berlaku kiamat tu. Lepas tu 7 yang berikutnya dikaitkan dengan orang yang berdosa. Kali ini kita masuk pula tentang nikmat syurga. Okey, nikmat tentang syurga ini tuan-tuan, dia bermula ayat 46 sehingga ayat 77. Dan nikmat syurga yang kita akan belajar ni ada 2 kelas. Ada 2 jenis. Syurga kelas yang pertama, syurga kelas yang kedua. Nanti dah masuk dekat syurga kelas kedua, saya akan tunjukkan tuan-tuan bukti macam mana kita boleh membezakan ayat ini syurga kelas pertama, ayat ini syurga kelas kedua. Dalam ayat tu sebenarnya ada jawapannya. Okey, nanti kita akan nyatakan macam mana kita boleh tahu ada 2 perbezaan. Mari kita masuk kepada nikmat syurga tingkatan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Okay. Maksud ayat ini terjemahannya ialah waliman. Okey, waliman kita boleh tengok ya dekat muka surat nombor 33 dalam nota tu. Waliman dan sesiapa khafa yang sentiasa takut maqam rabbih waktu dia nak menghadap Tuhannya. Okey, menghadap Tuhannya maksudnya bila? Kiamat. Allah kata sesiapa dekat dunia ini kalau dia selalu takut nanti saat nak menghadap Tuhannya, jannatan, Allah sedia baginya 2 syurga. Dekat sini sebut nikmat apa kat sini? Nikmat khauf, takut. Orang yang dia benar-benar faham tentang hari kiamat, sepatutnya dia ada perasaan takut.
Takut sebab nak jumpa Allah Ta'ala berdepan ini bukan satu benda yang kecil-kecil. Perkara yang paling besar sekali adalah bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Okey, Allah kata siapa yang takut waktu nak jumpa dengan Allah Ta'ala nanti, maka Allah bagi dia 2 syurga. Okey, takut dekat sini Allah sasarkan kepada siapa? Man kat situ. Siapa? Kata Ibnu Katsir, ya, kita boleh tengok dekat muka surat 33 tu. Ibnu Katsir kata ayat ini adalah umum, sama ada untuk jin ataupun untuk manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan selain daripada Ibnu Abbas. Baik, tuan-tuan, dalam nota, tuan-tuan tengok kat muka surat nombor 33 tu, saya ada nukilkan surah lain dalam suratul Nazi'at ayat 40-41. Dekat situ ada jawapan. Kalau ada perasaan takut waktu nak jumpa dengan Allah, apa kesan positif dia, apa kesan baik kepada manusia? Tapi saya tak letak dalam slide lah. Kita tengok dekat nota muka surat 33 bawah sekali itu. Tengok ya, ayat dia Allah kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih. Tengok dalam surah An-Nazi'at ayat 40, Allah mengatakan, dan adapun orang yang takut waktu bertemu dengan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia akan menahan dirinya daripada mengikut kehendak hawa nafsunya. Itu di antara satu contoh apa kebaikan kalau ada perasaan takut. Kita ni kalau takut kepada Allah, takut pada azab Allah, takut waktu kita akan dihisap oleh Allah nanti, maka manusia ini dia akan cuba lawan sedaya upaya untuk lawan apa? Hawa nafsunya. Okey, lawan. Dia kena ikut apa yang Allah katakan walaupun nafsunya sebaliknya. Baik. Pengajaran ayat yang kita belajar ni, apa yang kita dapat pelajari? Okey, tapi sebelum itu boleh tak lihat muka surat nombor 34? Kita nak bincangkan tentang apa maksud 2 syurga. Okey, ayat ni kan sebut 2 syurga, ya. Okey, apa maksud 2 syurga tu? Tengok dekat dalam nota muka surat 34. Okey, 2 syurga ini apa? Okey, tuan-tuan tengok yang dekat nota tu, saya ada nukilkan ulasan Al-Imam Qurtubi. Yang ni ambil masa sedikit panjang, tapi insya-Allah saya akan mematuhi tempoh masa tu. Okey, tengok muka surat 34. Okey, Imam Qurtubi mentafsirkan. Imam Qurtubi ni dia ada satu kitab tafsir. Tuan-tuan tahu kitab tafsir itu kita pernah tunjukkan gambarnya, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dalam kitab tafsir dia tu, dia ada kemukakan beberapa pandangan. Apa maksud 2 syurga tu? Okay. Pendapat pertama dia kata 2 syurga tu maknanya satu syurga yang memang khas Allah cipta untuknya, dan satu lagi syurga yang dia warisi. Peheh ke dok peheh ni? 2 syurga tu maksudnya kalau manusia masuk syurga, dia akan dapat 2 syurga. 2 tu apa? Pertama, syurga yang dia memang layak dapat sebab amal dia. Itu maksud dia pertama. Dan syurga yang kedua adalah syurga yang dia warisi daripada orang lain. Siapa yang warisi tu? Okey, kita kan sedia maklum, bahkan ada sebenarnya dalam hadis, tak silap saya, Allah ni sebenarnya dia telah buat 2 tempat tinggal kita, satu dekat neraka, satu dekat mana? Satu kat syurga. Tak perlu nak sewa, tak perlu nak apa, amal Allah bagi. Apabila orang yang masuk syurga, maka tempat tinggal dia dekat neraka siapa ambil? Orang yang masuk neraka. Tetapi kalau orang yang masuk neraka
tempat tinggal di dalam syurga tu siapa ambil? Orang yang masuk syurga tu akan ambil. Boleh faham tak maksudnya? Itu dipanggil syurga yang diwarisi. Kita mesti akan tinggal salah satu daripadanya. Kita mesti akan dapat satu, akan tinggal satu. Baik, itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, tak sempat pagi ni nak ulas sebab dah 20 minit ke macam mana? Terlarat lagi ke ni? Sambunglah besok. Siap tengok tuan-puan. Dah lah sajadah panjang, insan panjang, tapi memang Masjid Taqwa ni jemaah dia Masya Allah, Tabarakallah. Kita sambung besok untuk kita ulas lagi apa maksud dua syurga tu, insya Allah. Sebab dah 20 minit 55 saat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.